Presiden Trump secara rasmi mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran. Gencatan senjata itu telah dimediasi oleh Pakistan dan bergantung kepada pembukaan Selat Hormuz, yang menurut Iran akan dilaksanakan. Selat itu akan dibuka. Mari kita panggil pegawai perisikan tentera laut yang telah bersara, penganalisis keselamatan negara dan hos Strap Podcast, Hal Kempfer. Hal, kami telah meminta orang ramai untuk menghantar soalan dan Aaron sedang bertanya tentang sesuatu yang turut membuat saya ingin tahu. Apakah rancangan Iran semasa gencatan senjata 2 minggu ini? Berapa lamakah 2 minggu itu? Dan apakah jenis perkara yang boleh dilakukan oleh Iran dalam tempoh itu? Baiklah Austin, pertama sekali, 2 minggu bukanlah masa yang lama. Baik, namun begitu, apa yang saya akan perhatikan esok adalah sama ada mereka akan membuka Selat Hormuz. Itu adalah satu keperluan, itu adalah syarat yang tidak boleh dirunding. Maksudnya, salah satu syarat gencatan senjata ialah mereka mesti membuka Selat Hormuz. Jika Selat Hormuz tidak dibuka, jadi kenapa kita perlu adakan gencatan senjata? Jadi itu perkara pertama, dan Iran perlu patuhi perkara itu. Awak tahu, salah satu soalan ialah, adakah Iran telah meletakkan periuk api di beberapa laluan utama perkapalan yang melalui Selat Hormuz? Dan adakah mereka tahu di mana periuk api itu berada? Adakah mereka mampu untuk menghapuskan periuk api itu dan membersihkan kawasan tersebut? Saya rasa mereka tidak mampu. Malah saya tidak pasti sama ada mereka tahu di mana mereka telah meletakkan semua periuk api itu. Perkara utama di sini ialah insurans maritim akan menentukan banyak perkara berkaitan hal ini. Penilaian resiko diperlukan supaya kadar insurans dapat diturunkan dan kapal-kapal benar-benar boleh melalui keluar masuk Selat Hormuz. Dan banyak perkara perlu berlaku dengan cepat. Sekarang, jika mereka berjaya melakukannya, bukan sangat kerana apa yang Iran akan dapat, tetapi kerana apa yang dunia akan perolehi. Jelas sekali minyak, gas asli, yang semakin penting selain baja. Kita akan menghadapi krisis kecukupan makanan pada tahun depan, jika kita tidak mengagihkan baja yang diperlukan untuk pertanian dunia. Jadi ini memang sangat penting. Sekarang adalah musim menanam dan mereka perlu meletakkan baja di ladang supaya perkara ini dapat berlaku. Jadi itu akan menjadi satu cabaran besar. Sekarang apa yang Iran akan lakukan? Iran perlu berunding dengan serius. Mereka perlu melakukan sesuatu yang besar yang mereka tidak mahu membenarkan pemeriksaan antarabangsa selain memindahkan uranium yang diperkaya ke negara lain. Sebenarnya, banyak perkara yang perlu berlaku, dan saya tidak nampak bagaimana perkara ini boleh diketepikan. Sekarang, 2 minggu ini digunakan untuk berunding lagi 2 minggu, atau seminggu lagi, atau apa saja. Dan apabila segala-galanya berjalan lancar, masuk dan keluar dari Selat Hormuz, jika perbincangan berjalan ke arah yang betul, Anda mungkin akan melihat perkara ini dilanjutkan. Untuk menjadi gencatan senjata yang lebih lama, kita akan lihat apa yang akan berlaku. Pertama, kita akan lihat sama ada mereka akan mematuhi bahagian awal ini. Malam ini, mungkin Anda sudah kenal dengan frasa tenang sebelum ribut. Baiklah, dalam gencatan senjata di Timur Tengah, biasanya berlaku ribut sebelum tenang, apabila semua pihak melepaskan tembakan sebanyak mungkin sebelum gencatan senjata berkuat kuasa. Dan kami perhatikan bahwa Iran telah melancarkan peluru berpandu balistik selepas gencatan senjata berkuat kuasa. Mereka berhenti tidak lama selepas itu, tetapi peluru berpandu jatuh di sekitar Israel dan di beberapa tempat lain di Timur Tengah. Dan persoalannya ialah, siapa yang memberi kebenaran? Adakah mereka benar-benar mengawal sepenuhnya aparatus keselamatan mereka? Ya, saya ada membaca di Axios bahawa pegawai-pegawai AS memberitahu Axios bahawa mereka menjangkakan tahap paling rendah IRGC. Mereka menerima mesej-mesej ini. Ia ditulis seolah-olah mereka mengalami semacam kelewatan. Itu memang salah satu soalan yang saya akan tanya. Mereka kata, jika mesej seperti itu lambat sampai kepada pangkat rendah IRGC, masuk akal jika beberapa peluru berpandu dilancarkan selepas gencatan senjata. Tapi kalau kita boleh siasat perkara ini, kenapa lambat untuk anggota berpangkat rendah IRGC terima berita penting seperti, "Hey, berhenti menembak"? Sebahagian daripadanya ialah kita telah melemahkan rangkaian perintah kawalan dan komunikasi mereka sepanjang perang ini. Kami telah melakukan banyak perkara yang kurang kelihatan kepada pemerhati luar
tetapi kami telah melemahkan dengan ketara keupayaan mereka untuk berkomunikasi dengan bahagian-bahagian mereka yang berselerak. Jika Anda masih ingat, apabila semua ini bermula, ia adalah satu serangan terhadap kepimpinan tertinggi yang telah menghapuskan pemimpin tertinggi dan 49 orang lagi dari barisan atasan. Dan kesan tertunda itu dapat dilihat. Terdapat tindak balas yang perlahan, satu tindakan balas yang mengambil masa. Anda tahu bahwa Iran akan membalas, tetapi ia adalah satu tindakan balas yang perlahan sebelum akhirnya bermula. Ini berlaku karena sistem kawalan dan arahan yang sangat ketat yang mereka ada, di mana hanya pembuat keputusan utama sahaja yang terlibat. Ia adalah satu sistem autokratik yang tidak memberi ganjaran kepada inisiatif di peringkat bawahan. Sebab itu mereka menunggu supaya komando tertinggi, ibu pejabat, memberikan arahan kepada mereka. Jika arahan terakhir adalah untuk menembak, mereka akan terus menembak tanpa mengira apa yang mereka pikir tentang situasi itu, sehingga seseorang secara khusus memberitahu mereka untuk berhenti. Jika saluran komunikasi itu terganggu dan arahan lambat diterima, Anda akan melihat peluru berpandu dilancarkan. Kebimbangan adalah bahwa seseorang di sana mungkin benar-benar telah berkata, "Ray, teruskan menembak sekejap lagi." Mari kita ambil sedikit lagi risiko dan lancarkan beberapa lagi peluru berpandu di penghujungnya dengan harapan dapat mencetuskan tindak balas yang kemudiannya membolehkan mereka mendakwa bahwa pihak satu lagi telah melanggar gencatan senjata. Jadi saya rasa kita akan mengetahui lebih lanjut mengenainya dan apakah butir-butirnya, tetapi ini adalah sesuatu yang perlu kita pantau. Ya, juga penting untuk ditekankan bahawa menurut laporan awal, perkara ini bukan sahaja memberi kesan kepada Amerika Syarikat dan Iran. Ini juga akan membawa kepada gencatan senjata melibatkan Israel dan juga Lebanon. Jelas sekali, Hizbullah dan pasukan pertahanan Israel juga sedang berperang antara satu sama lain. Kita dapat melihat imej-imej pasukan pertahanan Israel melakukan serangan di Iran dan Lebanon. All bertanya, adakah Sepurkena tidak takut bahawa Iran akan menggunakan masa ini untuk menggerakkan unit-unit mereka bagi melancarkan serangan strategik? Kita akan memantau perkara ini dengan teliti dan dari segi perisikan, pemantauan serta peninjauan, ISR akan beroperasi sepanjang tempo ini. Kami akan memerhati segala tindakan mereka untuk melihat sama ada mereka menggunakan tempo ini untuk membersihkan terowong-terowong yang runtuh di bandar-bandar peluru berpandu bawah tanah itu. Kami akan memantau perkara ini dengan teliti, memerhatikan sebarang aktiviti di kemudahan nuklir mereka. Di Selat Hormuz, kami akan memantau peluru berpandu anti kapal, bot-bot kecil atau kapal selam mini. Kami akan memantau semua itu dengan sangat teliti. Atas dua sebab. Pertama, untuk mengetahui sama ada mereka sedang bersiap sedia untuk kembali berperan atau melakukan sesuatu yang jahat atau licik yang boleh memudaratkan. Perkara kedua ialah, jika gencatan senjata gagal, kami mahu menyerang aset-aset itu dengan berkesan untuk mendapatkan kesan maksimum dalam masa yang singkat. Jadi, kami akan memerhati mereka. Sangat-sangat teliti, tetapi ini adalah persoalan sebenar. Persoalan sebenar ialah apa yang akan berlaku. Tanggapan saya ialah di belakang tabir, bisikan daripada 80% hingga 90% penduduk Iran yang sudah bosan dengan rejim itu semakin kuat. Dan saya ada perasaan bahwa sesuatu akan berlaku di sana. Saya tidak fikir, walaupun dengan tindakan keras yang diambil oleh rejim itu, membunuh puluhan ribu penunjuk perasaan Iran pada bulan Januari dan Desember, perasaan ini dalam masyarakat Iran akan hilang. Dan saya ada perasaan bahwa perkara ini akan timbul pada suatu ketika. Saya cuma tertanya-tanya bila ia akan berlaku. Christian Datok, wartawan Rumah Putih di Washington Examiner berkata kerajaan tidak memperincikan pelan 10 mata Iran itu. Kata Caroline Levitt, kata-kata Presiden Trump sudah cukup jelas. Ia boleh dirundingkan dan perbincangan akan diteruskan. Sebenarnya, Presiden Trump dan tentera kita yang kuat telah memaksa Iran membuka semula Selat Hormuz dan rundingan sedang berjalan. Berita lanjut daripada Setiausaha Hegseth dan Ketua Staf akan diumumkan esok dalam sidang media. Oh ya, Reuters melaporkan bahawa TV kerajaan Iran mendakwa Trump telah menerima syarat Iran untuk menamatkan perang dan menggambarkannya sebagai penarikan diri yang memalukan oleh Presiden Amerika Syarikat.
Raul, apa reaksi anda tentang bagaimana Amerika Syarikat dan Iran menggambarkan gencatan senjata ini? Anda tahu, saya akan katakan begini. Ya, Presiden Trump tidak suka apabila orang berkata sesuatu tentangnya. Presiden lain hanya akan berkata, tak mengapa saya tidak akan risau. Tetapi Presiden Trump, apabila dia dengar kata-kata seperti itu, dia cenderung untuk bertindak balas. Dan saya rasa itu adalah satu kesilapan strategik, terutamanya dalam komunikasi mereka, menggunakan bahasa seperti itu. Anda tahu, menggambarkan perkara itu sebagai satu kekalahan yang memalukan, bercakap bagi pihak Presiden Trump adalah satu kesilapan. Dan saya rasa Anda tahu, itu adalah satu kesilapan yang boleh berubah menjadi tindakan ketenteraan kemudian atau jenis tindakan lain. Anda tahu, mereka telah melihat apa yang kita boleh lakukan dengan itu, menyelamatkan pegawai sistem senjata kita yang telah ditembak jatuh, dan juga bagaimana kita boleh menggerakkan serta membawa banyak sumber ke dalam Iran. Jadi saya tertanya-tanya apa yang mereka pikirkan, karena saya percaya ini melibatkan penawal revolusi yang berakar umbi, yang tidak dapat meninggalkan retorik mereka demi kebaikan yang lebih besar dan menyebarkan perkara seperti ini. Tetapi saya rasa adalah satu kesilapan besar untuk mereka mengatakan perkara seperti itu. Saya rasa satu persoalan besar yang ramai orang ada ialah bagaimana untuk mengelakkan kita kembali ke kedudukan yang sama dalam masa 2 minggu. Selat Hormuz adalah bahagian yang penting. Dan bahagian penting lain apa yang anda lihat? Saya sedang menganalisis beberapa bahagian, dan saya rasa selat itu mesti dibuka sepenuhnya dengan trafik yang mengalir di sana. Sebaik sahaja trafik mula mengalir, kita akan perhatikan dengan teliti aset-aset yang dimiliki oleh Iran di kawasan itu untuk menyerang mereka dengan berkesan, sekiranya perkara ini tidak dilanjutkan, betul? Perkara kedua ialah, walaupun operasi ketenteraan secara terbuka terhadap Iran digantung, Amerika Syarikat dan Israel tidak akan menghentikan tindakan rahsia di belakang tabir. Oleh itu, banyak perkara masih akan berlaku di sana dalam tempoh 2 minggu ini. Harapnya Iran tidak melanggar gencatan senjata. Harapnya kita tidak akan melihat serangan drone dan serangan peluru berpandu balistik. Salah satu persoalan besar ialah apa yang akan dilakukan oleh Houthi di Yaman. Mereka mengancam untuk menyekat Selat Bab el-Mandeb dan menutup laluan ini yang dilalui 12% perdagangan global. Apa yang melalui Selat Bab el-Mandeb yang menuju ke terusan Suez. Dan sebab itu, terdapat banyak kebimbangan bahwa jika selat itu dibuka, yang satu lagi akan ditutup. Dan akhirnya, kita kembali kepada keadaan seperti sebelum ini. Dengan satu laluan perairan yang penting, separuh terbuka atau separuh selamat, dan satu lagi separuh ditutup oleh kumpulan proksi Iran itu. Jadi ada banyak perkara yang perlu kita perhatikan, karena saya rasa situasinya masih sangat-sangat dinamik. Saya tidak, seperti yang kami suka katakan dalam kemarin, saya tidak akan berasa lega terlalu awal. Jadi, mari kita teruskan ke soalan Todd. Apa yang melanggar gencatan senjata 2 minggu ini? Dan apakah jawapan yang sesuai untuk itu? Itu adalah soalan yang sangat baik. Dan saya akan memberikan jawaban yang sangat seperti peguam, walaupun saya bukan peguam. Tetapi saya akan kata, ia bergantung. Memang bergantung kepada apakah pelanggaran itu. Dan jika kita anggap bahwa pelanggaran itu adalah pembatalan sepenuhnya perjanjian yang sedang berkuat kuasa, dan Anda tahu, kita menggantung gencatan senjata dan terus kembali kepada tindakan ketenteraan sepenuhnya. Atau jika ia adalah satu kes terpencil, satu kesilapan atau sesuatu seperti itu. Salah satu kawasan yang benar-benar masuk ke dalam zon kelabu ini ialah terdapat serangan pengganas atau serangan yang dilakukan oleh wakil-wakil Iran. Bagaimana kita akan menilai kes-kes ini? Bagaimana kita akan menilai kes-kes ini? Hari ini kita telah mengalami beberapa letupan di Baghdad. Betul-betul di sekitar kedutaan Chispo Aywar. Adakah itu serangan dari Iran? Atau adakah itu sesuatu yang berpunca dari dalam negara di sana? Hampir pasti ia berkaitan dengan militia Barisan Mobilisasi Populer yang mempunyai hubungan langsung dengan Iran. Jadi persoalannya ialah, bagaimana kita akan menangani perkara ini? Apa yang akan berlaku jika mereka, Anda tahu, Cuba meletupkan sebuah kedutaan, atau jika mereka membunuh ramai rakyat Amerika di negara ketiga?
Dan jika terdapat banyak kemungkinan senario, dan ia benar-benar bergantung kepada bagaimana kita mentafsirkan perkara ini. Bagaimana jika itu adalah tindakan sengaja oleh Iran untuk meneruskan peperangan dengan cara lain? Dan jika itu benar, patutkah kita terus tinggalkan segala kepura-puraan dan hentikan gencatan senjata, lalu teruskan tindakan ketenteraan kita? Banyak perbincangan tentang perkara ini. Terdapat banyak perbincangan tentang apa yang Trump muat naik hari ini, mengatakan bahawa satu tamadun keseluruhan akan musnah malam ini secara tidak dapat dipulihkan. Dia muat naik perkara itu di Truth Social, Hell. Dan sekarang, realiti semasa tidak mungkin lebih berbeza lagi. Sekarang sudah ada gencatan senjata, tapi saya ingin bertanya tentang kata-katanya. Dia berkata, satu tamadun seluruhnya akan musnah malam ini. Apa tujuan kata-kata seperti itu? Ya. Macam adakah ini soal gertakan? Adakah itu perkataan yang sesuai untuk perkara seperti ini? Saya akan cakap macam ni. Ini adalah teks yang dia tulis hujung minggu lepas, masa dia sebut perkataan F tu. Dalam satu teks, saya agak terkejut dengan benda tu. Dan saya dengar macam-macam, macam penyampai berita cuba nak laporkan benda ni. Dan fikir, patut ke saya sebut perkataan tu di siaran atau tidak? Itu memang agak mengejutkan. Tapi apa yang saya nak cakap ialah, bila anda luangkan masa di Timur Tengah, anda akan perasan sesuatu yang bunyinya agak pelik. Kalau anda ingat watak Klinger dalam Mesh, dia suka guna kata-kata makian yang agak berwarna-warni. Ada kebenaran di sebalik itu. Di Timur Tengah, retorik dan bahasa yang digunakan memang jauh lebih, katakanlah, berwarna-warni. Dalam banyak kes, ia adalah perkara yang akan buat kita hanya geleng kepala dan fikir, ya Allah, apa sebenarnya yang kau cuba sampaikan? Seperti ibu kepada segala pertempuran, apabila Saddam Hussein atau kumpulan pengganas dari Timur Tengah bercakap dalam istilah apokaliptik kepada telinga barat kita, ia benar-benar kedengaran sangat menggemparkan. Sesuatu yang buat kita geleng kepala dan fikir, macam mana kau buat macam tu? Yang menariknya, bila cakap macam tu kepada ibu kota barat dan PBB, semua orang fikir tak boleh bertindak macam tu. Peguam-peguam dah pun beri amaran yang guna bahasa macam ni sebelum buat serangan boleh menyebabkan tuduhan jenayah perang berdasarkan apa yang dikatakan. Tapi kalau penonton awak duduk di Teheran dan awak guna bahasa macam ni, kalau penonton awak adalah kepimpinan pengawal revolusi, mereka tengok dunia dengan cara yang agak berbeza. Mereka tengok, tahu tak, kita selalu cakap untuk bercakap dengan lembut tetapi membawa belantan. Di Timur Tengah, ia sebaliknya. Awak cakap dengan suara yang sangat kuat dan dramatik. Dan apa yang awak buat akhirnya jadi kurang menonjol, tapi tak sekuat kata-kata awak pada mulanya. Apa yang Presiden Trump lakukan ialah meletakkan bahasa di hadapan, iaitu ini bukan pendekatan Barat, jauh dari diplomasi Barat, pendekatan dari segi komunikasi, tetapi nampaknya ia memberi kesan. Walaupun nampak pelik, kita sedang berada dalam gencatan senjata, satu perjanjian saat akhir. Walaupun kita duduk di situ dan kata itu bahasa yang tak boleh diterima atau sebagainya. Dalam ucapan antarabangsa di Tehran, saya rasa ini memberi kesan kepada pemikiran dan pemprosesan kepimpinan pusat pengawal revolusi dengan berkata, Anda ada seorang presiden dari Zikula. Presiden berkata begitu. Wah, ada yang akan kata, itu macam cara kita bercakap, bukan zillion. Memang mengagumkan. Sebenarnya, saya rasa mungkin ia dibuat untuk memberi impak dan nampaknya kesannya berjaya. Seperti yang diketahui, dalam beberapa minggu kebelakangan ini, terdapat laporan tentang bagaimana jiran-jiran Iran di Teluk Parsi telah memberi reaksi terhadap semua ini. Sudah tentu, Selat Hormuz telah menjadi tumpuan utama sepanjang konflik ini, tetapi Anda dapat melihat beberapa negara teluk di sana, seperti Emiria Arab Bersatu, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Kuwait, bagaimana perasaan mereka tentang perang ini yang bakal menuju gencatan senjata. Saya rasa saya telah melihat beberapa perbincangan mengenai perkara ini, dan mungkin ia telah dilaporkan dengan sewajarnya. Secara tidak langsung, bukan petikan langsung daripada mana-mana negara ini, tetapi saya ingat pernah membaca beberapa laporan yang mengatakan bahawa beberapa negara ini mungkin tidak kisah jika perang itu berterusan, kerana mereka tidak kisah melihat lebih banyak kemusnahan terhadap rejim Iran. Jadi, jika Anda seorang rakyat Arab Saudi atau Emiria Arab Bersatu hari ini, bagaimana berita mengenai gencatan senjata ini diterima? Kedua-dua negara telah menyatakan bahwa mereka ingin melihat perkara ini berakhir.
Apapun mereka mahu melihatnya. Mereka tidak mau hanya satu gencatan senjata sementara dan kemudian terperangkap. Sekarang persoalannya, adakah ini hanya satu gencatan senjata sementara? Saya perhatikan apa yang berlaku di sana. Kita ada 2 unit marin di sana. Melihat pulau-pulau kecil di selat itu, kita mempunyai keupayaan untuk menakluki dan mengekalkannya, serta mengawal secara fisikal Selat Hormuz. Saya tidak kata tiada ancaman, tetapi kita akan mempunyai kawalan utama. 3 daripada pulau itu adalah wilayah berdaulat Emirat Arab Bersatu. Jadi mereka akan merampasnya semula dengan cepat. Jika kita bergerak ke utara, ke Karkh, kita telah menyerang pulau itu malam tadi. Tempat 90% minyak dihantar keluar. Kami telah menyerang 50 sasaran di sana. Saya tidak pasti apa yang tinggal selepas serangan sebelum ini, di mana kami menyerang sasaran tentara di Pulau Karkh. Tetapi saya percaya Pulau Karkh terbuka untuk pencerobohan, yang mungkin terdiri daripada elemen Division Lintas Udara ke-82 mengambil alih dan mengekalkan pulau itu. Pada ketika itu, Iran akan mempunyai sedikit keupayaan untuk mengekspor minyak, karena kami mengawal pusat minyak utamanya. Mereka mempunyai sebuah pelabuhan kecil di Teluk Oman, tetapi sejujurnya itu akan menjadi misi serangan, dan pelabuhan itu akan ditutup. Jadi mereka tidak akan mempunyai cara untuk mengekspor minyak yang akan memotong semua hasil rejim itu. Walaupun militia Basij IRGC itu fanatik, tanpa bayaran, pada satu ketika mereka akan menjadi revolusioner yang tidak berpuas hati dan akan berhenti melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, karena mereka perlu menyara keluarga mereka. Jadi, awak tahu, saya rasa memang banyak perkara sedang berlaku di sana. Tapi saya rasa Arab Saudi, saya rasa sebagian daripada apa yang memaksa perkara ini berlaku ialah retorik dari Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu yang sangat meyakinkan rejim di Tehran bahwa jika Amerika Syarikat mengambil alih pulau-pulau itu, akan ada satu pasukan pendudukan tempatan yang boleh mengekalkan pulau-pulau itu. Dan itu saya rasa telah menakutkan mereka. Mereka tertanya-tanya, adakah kita akan dapat mendapatkan semula pulau-pulau itu? Jadi untuk menjelaskan beberapa perkara, kerana sepanjang hari, ramai di Iran sedang bersiap sedia untuk kemungkinan Amerika Syarikat melancarkan sebarang operasi berskala besar. Ini adalah video-video jambatan di kawasan tersebut. Setakat yang saya faham, memang ada orang di sana. Ya, betul. Itulah dia. Itulah mereka. Satu rantai manusia yang besar telah mereka bentuk di luar sana, di beberapa kemudahan tenaga yang Presiden Trump pernah kata akan diserang jika pihak Iran tidak mencapai persetujuan dengan Rumah Putih. Kita menerima ini daripada AP. Mereka kata tentera Israel mendakwa negara itu masih menyerang Iran, walaupun Rumah Putih telah berkata Israel bersetuju dengan gencatan senjata. Ada apa-apa sebab untuk kita siasat lebih lanjut tentang perkara ini selain daripada apa yang awak dan saya bincangkan sebentar tadi? Apa itu? Sekurang-kurangnya memang biasa orang melepaskan tembakan terakhir sebelum gencatan senjata. Saya pernah melihat sesuatu yang hampir sama. Israel masih menjalankan beberapa misi serangan. Iran sedang melancarkan beberapa perkara, dan Israel juga bertindak secara selari. Dan mereka sedang menamatkan semuanya. Membangkitkan beberapa isu, boleh dikatakan begitu. Mari kita lihat sama ada keadaan akan reda. Setakat yang saya faham sekarang, jika Anda berada di Tel Aviv, atau di Doha, atau di Dubai, keadaan telah reda. Pada dasarnya, Anda tidak melihat sebarang tanda peluru berpandu balistik atau apa-apa yang lain. Walaupun lebih awal, sejurus lepas pengumuman gencatan senjata, mereka memang melihat perkara itu. Saya rasa kedua-dua pihak akan mengambil sedikit masa untuk bertenang di sini dan untuk mula menyesuaikan diri dengan keadaan gencatan senjata. Sekurang-kurangnya itulah yang saya harapkan. Persoalan besar yang saya ada ialah apa yang akan berlaku di Lebanon dengan Hizbullah. Bagi saya, situasinya agak samar karena ia tidak berkaitan secara langsung dengan Selat Hormuz atau dengan Iran. Ia lebih tidak langsung. Dan saya hanya tertanya-tanya, Anda tahu, sudah tentu dengan cara Hizbullah sering melanggar gencatan senjata pada tanda yang paling kecil. Saya boleh nampak bahwa sektor ini khususnya boleh berubah dengan sangat cepat, sementara segala yang lain mungkin sedang reda.
Ya, jika gencatan senjata mengambil masa untuk sampai ke peringkat bawahan pengawal revolusi Iran, berapa lama pula masa yang akan diambil untuk sampai kepada ahli-ahli Hizbullah yang sedang menembak ke arah utara Israel? Secara langsung, kita lihat Beirut. Sudah lebih daripada pukul 4:30 pagi di Lubnan dan Israel. Raul, kita hampir selesai. Apa yang anda ingin ketengahkan sekarang? Kita ada 2 minggu gencatan senjata. Apa yang anda akan perhatikan dalam beberapa hari akan datang? Adakah selat itu akan dibuka dalam beberapa hari akan datang? Baik. Dan jika selat itu tidak dibuka, untuk apa semua ini? Jika kita tidak dapat memastikan bahan api, gas, produk dan baja yang masuk dan keluar melalui selat itu dibebaskan, maka untuk apa semua ini sebenarnya? Jika tidak, gencatan senjata boleh berakhir dengan sangat cepat. Saya juga akan memerhati sebarang maklumat risikan yang muncul mengenai tindakan Iran. Menguatkan pertahanan, mengorek keluar dari kawasan yang telah dibom, menyusun semula persenjataan mereka. Dalam erti kata lain, mereka sedang melakukan perkara-perkara yang mereka anggap perlu untuk memulakan satu lagi tindakan ofensif. Itu juga sesuatu yang akan saya perhatikan. Saya pasti akan memerhati pematuhan Israel terhadap gencatan senjata juga. Saya akan memerhatikan segala-galanya serta-merta dan dalam jangka masa panjang. Saya akan mengikuti rundingan itu dengan rapat. Mereka akan ke Islamabad. Orang Pakistan sedang menjadi perantara semua ini, dan saya ingin melihat sama ada sebarang kemajuan sebenar akan dicapai. Dan secara khusus, saya sedang memerhati isu nuklir. Anda tahu, adakah ini akan memperkayakan uranium? Adakah akan ada perjanjian mengenai perkara ini? Adakah kita dapat menyelesaikannya? Adakah akhirnya kita boleh mencapai apa yang telah kita coba selama ini? Ini akan menjadi satu isu besar. Dan jika mereka berjaya membuat kemajuan dalam isu pengayaan nuklir, saya rasa itu akan membuka pelbagai peluang lain supaya keadaan dapat diredakan dalam beberapa bulan akan datang. Raul Kempfer, bekas pegawai Tentara Laut dan host Strat Podcast. Dengar Strat di mana-mana platform podcast. Terima kasih, Raul. Baik, terima kasih Austin.